أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. So, kita sekarang ni hikayat yang ke-20. Kila, diceritakan. Inna sesungguhnya ba'da al-hukama. Seorang hukama, orang yang bijaksana. Seorang di kalangan seorang di kalangan orang-orang yang bijaksana telah melazimkan diri dia, telah tidak meninggalkan. Mana selalu pergilah, lazimah, selalu pergi ke pintu baba raja Kisra. Raja Parsi kita panggil Kisra tu. Raja Mesir kita panggil Fir'aun. Raja Rum kita panggil apa? Hercules. So dia sentiasa pergi duduk di depan pintu baba Kisra, raja. Kerana ada hajatin, keperluan. Nak minta sesuatu dengan raja. Dahran, pada suatu ketika, zaman dahulu. Pada zaman dahulu. So dia start sini kan. Sepatutnya kalau kita start sini. Pada zaman dahulu kala, ada seorang orang yang bijak pandai telah pergi ke menemui raja. Menemui itu duduk pintu aja, tak boleh masuk, ada guard. Kerana ada keperluan. So fi itu fi mana keperluan. Kerana falam yaltafit ilaihi. Maka lam yaltafit, tidak berpaling, tidak menoleh kepadanya. Mana Kisra tadi? Al-Kisra tadi tidak menoleh, berpaling kepada dia, maknanya raja tidak memberi peluang untuk dia menemuinya. So falam yaltafi, iltafata yaltafi itu menoleh, memandang kepadanya. Oleh kerana dia tidak dapat menemui raja, maka dia pun tulis surat. Fakataba, maka dia pun katabatnya menulis arba'ata asturin, tulis surat 4 lain. Arba'ah, 4 astur lain. So 4 lain dalam satu ruk'ah, satu parca. Satu parca yang satu cibisan kertas. Dan dia pun dafa'aha, menyerahkan. Dafa'ah menyerahkan surat tersebut, ruk'ah tersebut, kepada hajib. Hajib tu kan penjaga pintu, kita panggil hajib. Hajib, protector. Ni eyebrow. Oh, eyebrow ni kan, kening. So hajib ni gatekeeper lah. Doorman. So tukang jaga pintu. Fakana satru. Maka dia kata apa yang tertulis pada ruk'ah dia tu adalah pada line yang pertama, satrul awal, garisan yang pertama, ditulisnya ayat ad-daruratu wal amalu aqdamani alaika. Ad-darurah, keperluan, dan juga harapan, amal, cita-cita, amalan, telah akdama, kedua-duanya telah
mendorong aku, mendesak aku. Aqdama ni tu akulah So aqdama kedua-dua ni telah mendorong, mendesak aku untuk jumpa kamu. Alaika. Ke atas kamu artinya mendorong aku kepada kamu. Lain yang kedua, as-satru as-sani. Satr lain, as-sani yang kedua. Ditulisnya al-adimu la yakunu ma'ahu sabrun anil mutalabah. Orang yang tidak memiliki sesuatu kita panggil adim. Tak ada apa benda tu adim. So adim, orang yang tidak memiliki sesuatu, la yakunu tiada ma'ahu bersama dia sabrun. Sabrun an tiada kesabaran daripada meminta. Mana tidak dapat sabar, yang tidak dapat apa? Tidak dapat menahan diri. So orang yang tak ada apa-apa ni, dia tidak ada kesabaran ataupun menahan diri dia, dia tidak memiliki sifat menahan diri daripada meminta-minta, al-mutalabah, menuntut sesuatu. Yang ketiga, as-salisu ialah lain yang ketiga ditulis al-insirah. Insirah berlalu balik, insirah bi ghairi syai'in, tanpa sesuatu. Dia nak kata kalau minta ni kena terima lah barang tu. Kalau tak terima balik nanti tangan kosong tak boleh. Nanti dicela orang. Dicela oleh para musuh. So al-insirafu bi ghairi syai', berlalu ataupun pulang bi ghairi, tanpa syai'in sesuatu, adalah menjadi syamatatu. Syamatah artinya menjadi kegembiraan kepada musuh. Al-a'da'i adalah menjadi kegembiraan musuh. Gembira di sini gembira kalau orang ditimpa musibah. Kalau gembira yang happy itu panggil farih, kan? Farihun kan. Tapi kalau gembira ni, syamatah ni gembira orang lain mendapat musibah. Syamatatu a'da'i. Yang keempat, empat semua kan dia tulis. Empat lain. So yang terakhir dia tulis imma na'am, sama ada kamu kena kata, kamu kena jawab na'am, semua permintaan aku tadi, wahai raja, sama ada kamu kena kata na'am, imma na'am musmiratun, wa imma, kalau riwayat yang lain sebut musmiratan. Kalau yang ni, yang Pakistan ni sebut musmiratan. So dalam Quran sebutkan wa imma manna wa imma fidaan. So dia mungkin dia guna cara Al-Quran lah untuk baca sini musmiratan. So imma musmiratun, sama ada musmirah, mana jawapan kamu tu jawapan yang parca tadi, rokaah tadi, sama ada menghasilkan buahnya, hasil musmiratun, ataupun sama ada kamu jawab la, dan dia adalah murihatun. So dia merehatkan. Dia merehatkan. Maksud dia merehat mungkinlah maksudnya dia raja kan. So raja, mungkin raja akan dah rehat lah. Maksudnya raja nanti takkan lagi bila raja kata tidak, so aku tak mari dah lagi. Jadi raja pun dapat kerehatan lah daripada aku meminta-minta. Kalau yang ni, kalau ditunaikan, so permintaan aku tu membuahkan hasil. Ini refer kepada rukaah dia lah kan. So rukaatun musmiratun wa rukaatun murihatun. So rukaah yang membuahkan hasil, so rukaah yang tidak, yang memberi kerehatan kepada raja lah. Selepas ni, kalau kata la, so dia tidak lagi memberi masalah kepada raja.
So falamma qara'aha, raja pun lucu dengan empat-empat ni. Lucu dengan bahasa dia dan kecerdikan dia tu. So raja pun beri habuan. Dulu raja-raja tu dulu kalau bahasa tu seronok, so dia bagi habuan. So falamma qara'aha Kisra, maka lalu lama apabila qara'aha Kisra, raja telah membaca surat tersebut, cibisan surat tersebut, maka dia telah waqa'a, telah menurunkan tanda tangan, waqa'a, untuk orang yang bijaksana tadi kan, lahu, dengan memberikan bi kulli, setiap lain satrin diberikan 1000 dinar dulu kan, banyaklah 1000 dinar ni. So alfa dinarin, empat lain dia 4000 dinar. Okay, sekarang ni kita tengok ilmu saraf dan juga nahwu kalau ada yang perlu kita bincangkan. Kila ni dah banyak dah. Asalnya kuila, akhirnya jadi kila, kerana berat sini waw kan. Diberikan baris tu kepada qaf untuk mensinonimkan bunyi itu, waw ditukar dengan ya. Jadi kila. Dikatakan, diceritakan, inna ba'dal hukama. Ba'da boleh bermakna ahadu. So sini makna inna ahada, one of. Al-hukama singular dia hakim. So hakim digunakan dalam bahasa Arab banyak. Satu hakim bermakna orang bijaksana. Hakim juga digunakan makna doktor. Al-hukama sebab dulu doktor memang orang yang bijak pandai lah, bijaksana. So ba'dal hukama, hakim jamak hukama. Lazima. So lazima yalzamu, melazimi, membiasakan diri, maksud sini tidak meninggalkan. So banyak dalam kitab-kitab kalau seorang itu berguru dengan seorang guru selama 15 tahun, duduk 20 tahun, 40 tahun dengan guru kan. So dia kata lazima, lazima tu guru dia lah. So dia melazimi, dia tidak meninggalkan tu guru dia. Di sini tidak meninggalkan, pergi di pintu Baba Kisra. So Kisra tu kan raja Parsi kalau kita tengok sini. So Kisra ni mu'rab, asalnya Khusru. Ni bahasa Parsi lah, Khusru. So bila di Arabisasikan dia, jadi Arab dia guna Kisra. Asal mana Khusru ni ialah wasi'ul mulki, luas kerajaannya. Orang yang luas kerajaannya, luas pemerintahannya. Khas untuk Parsi. Tiga Kisra bil kasri wal fatah. Boleh baca kasra, boleh baca kisra. Bukan. Sepatutnya bil kasri, kaf kan, ra tu punya fatah. Ismu kulli malikin minal fursi. Setiap raja Parsi. Untuk Rum kita nama Kaisar. Orang Turki panggil dia Khaqan. Zaman dulu raja-raja Turki panggil Khaqan. Yaman dulu panggil dia Tubba. Raja dia dulu nama Tubba. Habsyah, raja dia nama dia Najashi. Kan hadis Nabi yang hadis permulaan wahyu tu, yang Abu Sufyan jumpa dengan raja Habsyah waktu tu, dia kata raja Najashi kan. Najashi mana raja tu lah. Kemudian kalau Mesir ni golongan kaum Kibti daripada Kibt. Kibti, untuk Kibti raja nama dia Fir'aun. Istilah raja dia panggil Fir'aun. Kalau Mesir. So Mesir tu nama pemerintah dia panggil Aziz. Aziz yang cerita Nabi Yusuf tu kan. So jamak kepada Kisra Akasirah. Akasir. Oh banyak sangat jamak dia. Akasir wa kusur.
Okey, baba kisra. Melazimi dan dia pakai bila sebut lazimah, so dia maf'ulun bih, dia perlu maf'ulun bih. So dia ni fi'il transitif kita panggil mutaaddi lah. Contohnya saya tak tinggal dia. Lazim tu dia jadi hu kan. So lazim tuhu, saya tak meninggalkan dia, maknanya saya sentiasa duduk dengan dia. So, lazim tuhu. Lazim tu ustaz. Ustazah lah jadi. Lazim tu al-ustazah. So, saya tak meninggalkan pelajaran. Contohnya kita pelajaran bahasa Arab belah-belah tahun tu kan. So wala lazimna dirasah al-lughah al-arabiyah. Berapa tahun? Contohnya 14 tahun kan, arba'ata terus kan. So arba'a sanawat. Lazimna ad-dirasat al-lughah al-arabiyah fi surah Nur al-Syira se-arba'a sanawat contohnya. 4 tahun ke ataupun 10 sanawat, 10 tahun. So baba kisra. Baba kisra ni mudhafu ilaih. Fi hajatin. Fi kan kita belajar banyak makna kan dalam munil labi tu, salah satunya fi makna li ta'lil. Untuk bermakna kerana. So dia pergi tak meninggalkan pintu raja ni, sentiasa pergi duduk di pintu raja ni kerana lah kan, fi hajatin, kerana keperluan. Dahran. Dahran pada suatu zaman. Asalnya dahrun. So dahrun ni digunakan untuk masa yang lalu. Tak kira asal masa saja boleh. Kan? Masa lama, masa baru. Dahrun. Dan juga digunakan untuk masa dahulu. Tak kira lah baru ke lama. Lepas tu ada yang menggunakan dia untuk 1000 tahun, dan 1000 tahun, 100,000 tahun, ada yang melimitkan macam tu. Maknanya untuk dar, untuk ribu-ribu tahun lah. Jadi terjemahan kita di sini oleh kerana melibatkan lama, so kita kata pada masa dahulu lah. So pada masa dahulu, melibatkan kita panggil apa? Zaraf kan? So zaraf kita kena ni lah. So kalau time tu dia tak ada kait mengait dengan masa, so kita hanya sebut dahru saja. Katanya ad-dahru tawilun. Zaman itu panjang. So kita nak cerita tentang dahr. Tapi kalau kita nak dahr itu menceritakan kepada perbuatan, macam sini perbuatan lazimah kan? Bila berlaku? Pada waktu dahulu. So wajib kena nasab. Nasbun. Jadi dahran. Pada suatu zaman dahulu, pada waktu ketika di zaman dahulu. Falam yaltafi iltafata. Iltafata. Yaltafitu iltifatan. Ba ifta'ala yafta'ilu pakai ila. Berpaling kepada, menoleh kepada. So raja tidak memandang dia, tidak menoleh kepada dia langsung. Maknanya tak beri peluang untuk berjumpa. So iltafata yaltafitu. Ini mudhari' kan? Yaltafi. Okay, masuk lam. Lam ni maksud did not. Telah tidak. So kena matikan sini lah, masuk lam. So lam yaltafit ilaihi. Fakataba arba'ata asturin. Okey, tengok dia menulis 4 lain. So untuk nombor kita ada arbaun tanpa ta, satu lagi arba'atun. Ada ta. Kedua-duanya mana? 4. So yang mana kita nak guna yang tak ada ta ke ada ta? So kita kena tengok yang benda yang kita nak kira tu, dia punya singular dia tu muannah ke muzakkar. So asturun ni plural.
So dia punya singular dia ataupun mufrad dia satrun. So satrun ni tak ada ta kan? Muzakkar kan? Laki. So kalau lelaki, nombor kena perempuan. So arba'ah kena pakai yang ni lah. Kena guna arba'ah. So arba'ah, oleh kerana ni banyak, maka bilangan sini pun kena banyak lah. So arba'ah, arba'atu asturin. Mudhaf ilaih. Arba'atu asturin. Tapi sini dia jadi maf'ul bih kan? Baris ataskan dia. So arba'ata asturin. So 4 sutur, 4 lain. Fi ruk'atin. Ruk'ah parca, cebisan. Tak kira lah cebisan kertas ke, cebisan apa benda, panggil ruk'ah. Jamak dia ruka'un. Ruka'un. Dafa'a yadfa'u. Ini pun banyak makna dalam bahasa Arab. Menolak pun boleh. Dafa'a yadfa'u. So yang ni tolak ke depan artinya mendesak, memberikan. So dafa' tu pay ke money, dafa' tu so guna dafa' juga. Menunaikan maknanya berikanlah. So dafa'a maknanya alqa alqa. So alqa mencampakkan, memberikan. So alqaha memberikan kepada Haji. So Haji isim fa'il kan? Fa'ilun. Daripada hajabah lah. Melindungi. Protect. Hajabah asalnya makna menutup. Jadi haji pun yang menutup. Kemudian digunakan dalam konteks-konteks yang tertentu lah. Kalau jaga pintu, bagi penjaga pintu. Jadi kalau kita nak gunakan untuk makna umum, tidak semestinya kita haji tu khas untuk jaga pintu, tak. So haji untuk makna umum dia protector kan, yang menjaga. Jadi kebetulan zaman dahulu, haji digunakan untuk orang jaga pintu. Macam mu'allim lah. Mu'allim, guru zaman kita sekarang ni panggil mu'allim, makna guru. Itu makna teknikal dia lah. So makna umum dia yang mengajar. Yang mengajar ni bebas lah. Tak kira ada siapa-siapa. Asal mengajar je panggil al-mu'allim. Saya selalu ulang makna isim fa'il. Satu makna umum, satu makna khusus. Makna khusus tu kita masuk makna teknikal je lah. Digunakan untuk bidang apa. Fakana as-satrul awwalu ad-darurah. Fakana as-satrul awwal ad-darurah. Fa ni kita sebenarnya maka je lah Cuma kalau orang mengaji tinggi-tinggi tadi nak bincangkan tu, tu nanti dia tahu lah fa tu makna ta'kid ke, fa makna istinaf ke. So kana as-satrul awwal, maka adalah ya. So dalam bahasa Melayu kita tak ada lah. So Inggeris mungkin dia pakai was, Urdu pakai te. Fakana as-satrul awwal, ni kana. So ini isim apa? Ini isim kana. Satru tadi kan? Ini satru, asturun, plural. Dia punya singular mufrad dia satrun. So kalau kita masukkan masukkan alif lam, as-satru. Kalau nak kata first, al-awwalu. First. So ini kata sifat dia lah. Kalau Inggeris kena bubuh dulu. First line. Arab kena line dulu. Line first. So as-satru al-awwalu. Iyalah. Tengok iyalah tak ada kan? So as-satru boleh kita nak buat huwa pun boleh. As-satru huwa ad-darurah. So kalau konteks sudah difahami, so no need to put huwa. So kalau kita concern sangat, kita boleh bubuh huwa untuk memisahkan antara mana subjek, mana predikat. Sebab dua-dua ada alif lam kan? As-satru al-awwalu ad-darurah kan? So kita boleh tambahkan huwa kalau kita tak mahu orang confuse. Ad-darurah tu, okey, yang ni khabar dia whole sentence lah. Dia kata satrul awal tu, line awal tu, apa dia cerita? Dia cerita ni whole sentence. Gitu kan? So maknanya whole sentence ni,
and whole sentence. As-satrul awal, so ini isim apa? Ini isim kana. Yang awal ni adalah sifat dia. So sifat kepada aksesori kepada satrun je lah So satrun lah cerita sebenarnya. Cerita dia ni lah. Line dia tu ini semuanya. Kata-kata ni kan. Ini kata-kata ni. So kata-kata ni yang ni ad-darurah, ini mubtada. Kan? So mubtada. So waw huruf ataf kan? So sini ma'tuf lah Ma'tuf alaih. Al-amalu ma'tuf. So ada dua lah sini. So bila dua, khabar dia pun sini. Ini mubtada. Sebab ada dua sini. Dua benda. So sini akan jadi asalnya aqdama kan. Seorang lah. Satu benda. So kalau dua untuk fi'il madhi, tambahkan alif. Jadi aqdama kan. Kemudian tambahkan telah mendorong aku, telah mendesak aku. Dua-dua ni telah mendesaknya. Aqdama, memajukan memajukan ke depan. Aqdama. So aku asalnya ya kan. Tapi ya dia tak boleh gabung dengan fi'il. So dia kena masuk huruf nun wiqayah bawah situ. So aqdama ni. So telah mendesak aku kepada kamu. Alaika. So Arab kata mendesak kamu ke atas kamu. So alaika. Kita kata mendesak, mendorong, mendesak kepada kamu. Untuk datang kepada kamu. So ala ni milik aqdama. So mana? Jadi ayat ni complete sentence kan ni kan? Ni complete sentence ni ad-darura wal amal aqdamani alaika ni complete sentence. Ini kita panggil jumlah lah sini kan? So kalau tak ada kana lah jadi mubtada. So sekarang ni bila ada kana, so dia dah jadi isim kana. So yang sini semua ni akan jadi khabar kana. Khabar kana. So khabar kana hukum dia nasab. So oleh kerana jumlah, so jumlah mesti i'rab dia fi mahalli lah. Kena tambah perkataan fi mahalli. Fi mana pada, mahal tempat, dia di tempat nasab. Nasab khabar kana. Dia di tempat nasab khabar kana. So khabar kana hukum dia nasab. Was-satru tsani. Seterusnya waw. So waw ni mestilah sambungan daripada as-satrul awal kan? Sambungan sini. Satu, sini yang kedua. Jadi waw kita ni ataf, mana follow yang satrul awal. Satrul awal ni kan dia kepunyaan kana. So mana satrul tsani pun kepunyaan kana. As-satrul tsani kana lah kan? Masih lagi khabar isim kana. Ataupun kita kata ma'tuf je lah. Dia follow yang satrul awal. Tak payah sebutlah khabar kana, isim kana ke. Tak payah sebut. So kalau kita nak perinci lagi, dia ma'tuf sebagai isim kana. So as-tsani. Yang ni mausuf lah kan? Sebab ni kata sifat ni. Nombor first, second, nombor order kan, ada bentuk order kan. 1, 2, 3, first, second, third, apa semua ni, semua tu bentuk dia kata sifat. Bentuk kata sifat. So yang ni oleh kerana ni sifat, so sini aku panggil mausuf lah. Panggil mausuf. So ini sifat mausuf ni, isim kana. So al-adim sekali lagi, al-adimu la yakunu ma'ahu sabru anil mutalabah. Ini khabar kana. Khabar kana. Okey, sani, satu lagi i'rab cuba tengok, sani. Okey, tengok kan kita baca rafa' sini kan, as-satru. Ini sifat. Sepatutnya sifat kena ikut sebiji macam as-satru. So as-saniu patutnya Tapi sani tu ada ya, so ya dia tak boleh menanggung baris. Panggil baru dia panggil berat. Panggil saklun. Arab panggil berat.
Ya tak boleh menanggung baris. Kita panggil sakl. Berat. So maknanya i'rab dia tadi dhammah kan sini kan. Kita panggil dhammah, ad-dhammah. Tapi dhammah ni ada ke tak ada? Tak ada. Tapi ditakdirkan ada. Saya panggil dhammah jenis muqaddarah. So ad-dhammah tu muqaddarah tu. Kalau yang nampak ni macam semua kan as-satru ni kan. Yang ni biasanya kita i'rab dia masa kalau kita sebut dhammah saja pun sudah memadai. Tapi kalau nak supaya nampak dia tu lawan kepada muqaddarah, tulislah ad-dhammah az-zahirah. So biasanya kalau i'rab kalau sebut ad-dhammah semata-mata tu sudah mewakili dhammah az-zahirah. Jadi muqaddarah kan? So di sini pun sama. Al-adimu ni ayat. So dalam ayat ni ini mubtada. So mubtada yani la yakuni khabar dia lah ya. La yakunu khabar dia. So la huruf nafi je. Makna dia tidak. Yakunu fi'il mudhari' kepada kana. La yakunu ma'ahu ini zaraf. So zaraf hukum dia sentiasa mudhaf. Kan? Kalau dia duduk seorang dia tak mudhaf lah. Tapi kalau dia duduk dua-dua, so dia jadi mudhaf. Macam ni dia dua-dua, dia mudhaf. So huwa akan jadi mudhaf ilaih. So isim yakunu yang ni lah. Sabrun. Sebab kalau tak ada ma'ahu tu dia akan di la yakunu sabrun. La yakunu sabrun ma'ahu. So ma'ahu ini khabar la yakunu. Khabar kana yang dikedepankan. Diletakkan depan. Karena biasanya zaraf ni dia boleh diletakkan bersebelahan dengan kana. Kana yakunu. So isim dia diletakkan jauh. Selepas tu sabrun. So sabrun biasanya pakai an. Kalau sabur maknanya menghindarkan diri lah. Tak boleh menghindarkan diri daripada kan. So an ni mestilah kepunyaan sabrun kita panggil bermutalik dengan sabrun. So an huruf preposition panggil apa bahasa Arab? Harfu jar. So sini akan jadi majrur. Boleh kita sebut majrur sebab dia bukan mabni. Kalau mabni kita sebut fi mahalli, di tempat jar, fi mahalli jar. Beza ya, kalau mana-mana yang mabni tu kita sebut dia fi mahalli. So kalau yang boleh berubah-berubah tu kita sebut dia fi mahalli sekian-sekian lah. Kalau rafa' nasab, kalau jar, jar. So kalau yang boleh berubah, rafa' akan jadi majrur. Fi mahalli dah tak ada. Terus tulis marur, nasab tulis mansub, jar tulis majrur. So wasalis. Waw ni pun juga ataf tadi. Kan ataf yang sama, as-satru tadi, ataf yang ni ataf kepada yang ni. Sama semuanya bagi kepada as-satru as-sani. So kalau kita kata follow yang ni, follow yang ni, yang ni follow yang ni, kan? So wasali al-insiraf. Salis al-insiraf. Pun sama juga. Al-insiraf ini ada okay, dia dah buang dah. Kan as-satru dia dah buang dah. Maknanya tinggal sifat saja. So mausuf digugurkan. Artinya boleh digugurkan mausuf kalau sudah ma'ruf. Tinggal kata sifat je, as-salis. Sepatutnya dia kena tulis as-satru as-salis. So, sebab ma'ruf dah atas tu kan, as-satru, so dia tinggalkan. Artinya boleh dihazafkan kata sifat. Dalam Al-Quran banyak disebut kata sifat, tapi dia punya benda yang nak disifatkan tak disebutkan. So as-salis al-insiraf. So ini mubtada, bukan. Ini isim kana lah tadi yang atas tadi. So al-insiraf ni ayat baru kan. So ayat baru, semua ni ayat ni al-insirafu bi ghairi syai' syamatatul a'da, ini khabar kana kan.
Maknanya fakana as-salisu as-satru salis al-insirafu bi ghairi syai' syamamatul al-a'da. So ini pun jumlah semua ni, semua jumlah. So jumlah ni jadi khabar kana. Maknanya fi mahalli nasab lah. Mana khabar kana hukum dia nasab fi mahalli nasab. Boleh kita habiskan situ sebab kita dah kata sini khabar kana, ataupun kita nak sebut lagi fi mahalli nasab khabar kana. Ataupun kalau kita nak buat sini mufrad, so fi nasbi fi mahalli nasbi fi mahalli nasbin. Lepas tu kita sebut khabarun. Tambahkan li kana. Ini cara nak buat ayat tu depend on kita punya kemahiran berbahasa Arab lah, menulis, asalkan grammar tu tak salah. So boleh je kita nak buat macam mana, kita nak buat secara idhafah ke, kita nak asing ke, itu terpulang kepada kita. Kalau dah pandai tu boleh reka-reka je, kalau tak pandai tiru je. Cara i'rab je lah. So al-insiraf ini mubtada kan? Bi ghairi syai'in. Dia nak kata al-insirafu syamamatul a'da. So mana khabar kepada insiraf? Ya ni cerita sebenarnya kan? Khabar sini. So bi ghairi ni aksesori kepada al-insiraf. So maknanya al-insiraf, orang tak kata insarafa bi. Kalau insarafa min ke, itu bolehlah kita kata mana meninggalkan daripada kan, meninggalkan sesuatu. So, insaraf tu min hadzal makan. So itu kita kata mudhaf, kita kata muta'alliq dia. Tapi yang ni bi ghairi ni mestinya seolah-olah maknanya dia nak kata sifat kepada insiraf, sifat kepada insiraf yang tanpa ada sesuatu kan. So maknanya bi ghairi syai' ni mestilah sifat kepada insiraf kan. Tetapi sifat yang anda maksud ini sifat umum lah, bukan sifat grammar. So apakah hubungan sifat, maksudnya sifat kalau sini ni, kalau sini makrifah. So sifat yang layak bagi dia untuk jadi sifat di sini ialah hal lah. So di sini mesti muta'alliq dengan kainun ke kan? Kainun ke ataupun mustaqirun ke. Fi'il kalimah-kalimah yang menunjukkan keumuman. Al-insiraf kainun. Maknanya berlalu yang tanpa sesuatu. So yang tanpa sesuatu. So sini akan jadi kainan lah. Kainan bi ghairi syai'. So ini aksesori kepada al-insiraf. So khabar ni lah syamamatul a'da. So khabar dia kan mudah je tu, mudhaf ilaih. Ini mudhaf. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Pelik kalau anak tulis ni dengan pen ni kan nampak jalan kan. Tapi masa kita buat video nanti dia pen tu tak ada lah. Yang adanya gerak benda ni aja. Itu peliknya pasal apa jadi macam tu. Okey, di sini dah habis dah, settle. Semua ni, ini dah jadi jumlah apa? Jumlah ismiyah. Sebab bermula dengan isim. Dan dia jadi khabar kana kan? Khabar kana. Isim kana as-salis lah. Sebab asal dia, fakana as-satru as-salisu, kenyataan ni. So, warrabi' pun sama juga. Warrabi' maknanya rabi' ni ialah isim kana. So, isim kana hukum dia marfu'. Okay. Ar-rabi' sifat. Dihazafkan mausuf. So, imma. Imma ni apa Imma ni huruf tafsil. Nak mendetailkan lah. Sama ada yang ni, sama ada yang ni.
So kita kena fikirlah kalau baca mismiratun na'am, na'am ni macam jawapan dia lah. So imma boleh kita takdirkan kul, katakan imma kul, jawablah, ataupun ajib. So ajib bina'am, baca dengan, jawab dengan na'am, ataupun kul, katakan na'am. So ini makulah kepada kul kan, kata-kata kul. So kalau kita baca musmiratan situ, so ni kalimatan ni kalimah lah, kita anggap ni kalimah. So kalimah yang musmiratan, musmiratan. So dia akan jadi halah kepada na'am. Ataupun kul qawlan musmiratan. So jadi mafhum mutlak. So qawlan masdar boleh jadi boleh muzakkar muannas. So ini boleh jadi kata sifat sebab ini bentuk kata sifat ni musmirah. So kalau kita baca baris inilah baca dengan nasab. Kalau baca dengan musmiratun dengan ni tak tahu macam mana dia nak i'rab macam mana. Imma na'am wa huwa musmiratun. Benda lah kena takdir banyak sangat. So kalau yang i'rab macam Quran tu mudah. Sama ada kita maf'ul bihkan dia ataupun kita jadikan dia maf'ul mutlak. Ini pun sama jugalah. Wa imma la ataupun kul la, katakan la. Kan? So yang qaulan kul qaulan murihatan. Kata-kata yang akan merehatkan raja nanti dengan kata-kata la yang merehatkan. Falamma qara'aha, bila dia telah membacanya, mana Kisra telah membacanya. So lamma zaraf, tapi ada unsur-unsur syarat. So kalau zaraf, dia punya amil dia sini lah. So waqa'a lamma tu, ni amil dia. So kalau kita kata syarat, ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Okay, lamma dia syarat, tapi dia bukan jenis yang menjazamkan fi'il kan. So ghairu jazim lah. So sebahagian sini tidak dijazamkan. So jawab syarat ni la mahala laha minal i'rab. So kalau sekiranya ada jazam kan, misalnya kita guna in sini, sebelah sini akan jadi di tempat jazam lah. Mana fi'il ni, fi'il akan jadi jazam. Kalau fi'il madi pun di tempat jazam. Kalau fi'il mudhari' akan kita sebut jazam lah. So waqa'a, so lamma sini fi'il dia, qara'a fi'il, so fa'il dia kisra, so ha tu maf'ulun bih. Kan? Dan hukum maf'ulun bih nasab kan? Ataupun mansub. Ataupun fi mahalli nasab. So tiga-tiga ni hak mana kita nak guna? Ha tu dhamir kan? So dhamir mabni, so yang ni tak boleh guna, yang ni tak boleh guna, yang ni guna. Fi mahalli nasab, di tempat nasab. So waqa'a lahu bikulli, ini jawab ini penyambut kepada lamma. So apabila pelajar membacanya maka kan, maksud kalau kita kata penyambut tu ada makna maka lah, walaupun fa tu tak disebut di situ, tapi maknanya ada. Waqa'a yuqi'u tauqi'. So kalau kita ada borang kan, bawah tu dia tulis tauqi' signature, tanda tangan. Signature ni kan tauqi', dia panggil tauqi'. Masdar lah, waqa'a yuqi'u tauqi' masdar.
Waqa'a lahu bi kulli satrin. Okey, waqa'a lahu, waqa'a so maf'ulun bih dia. Menurunkan tanda tangan sebanyak itu. Sebanyak alfa dinari. So ini maf'ulun bih lah. Alfa tu maf'ulun bih. Maf'ul bih. Tapi hubungannya dengan dinar, mudhafu ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafu ilaih. Tapi kalau nombor, kita panggil tamyiz. Ini tamyiz dia. Tapi tamyiz dia jenis yang idhafah. Wallahu a'lam bis-shawab.